Kita buat objektif dulu. Kalau kita dah masuk, boleh masuk subjektif. Objektif dulu. Sebab kita nak fokus pada UPS. Okay, which ion has the smallest ionic radius? K plus, potassium ion. Phosphorus PH minus, phosphine. PH minus, phosphorus 3 minus. Chloride ion atau calcium ion. Itu plus. Jadi kita nak tengok. Proton number diberi, ini adalah proton number. Jadi kita buat dia punya electronic configuration. Cuba buat electronic configuration bagi ion. Okay, potassium plus. Kalau potassium 19. Pen rosak dah. One S2, 2S2, 19 kan? Cuba buat electronic configuration of atom dengan ion. Nak tengok ada berapa elektron. Dia duduk period mana. 19. 1S2, 2S2, 2P6. Potassium ni period 4. 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Betul tak? Period 4, group 1. 6, 7, 8, 9, 10, 19. Jadi jadi ion K plus. Proton number still sama, 19. Tapi elektron dia dah kurang 1. So electronic configuration ni jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 4S1 dah hilang. Dah keluarkan elektron. Kita tengok phosphorus. Phosphorus. Dia number of proton 15. 1S2, 2S2, 2P6. Jadi phosphorus period 3 group 15. 3S2, PP3 group 15. 5 electron valence. 6, 7, 8, 9, 10, 15. PS2, 3P3. Jadi ion P3 minus. Proton masih sama juga, 15. Tapi elektron dah bertambah. Tambah 3. So 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tambah 3. 3P3 tambah 3, 3P6. Okey, tengok pula klorin. Klorin 17. Plus 17, 1S2, 2S2, 2P6. Okay, sorry ni period 3 group 17. 2P6, 3S2, 3P5. 5, 6, 7, 6, 10, 17. Dia jadi chloride ion. Proton number still the same. Tapi elektron dah bertambah 1.
So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okey, lagi satu tadi apa dia? Kalsium kan? Kalsium. Dia bagi proton number. Proton number kalsium 20. Oops, sorry. Tak buka. 20. Kalsium ni dia period 4 group 2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Okey, bila jadi kalsium ion, kalsium 2+, tulisan tak eloknya, teruk jadi. Kan tak elok ni. One S2, 2s2, sini. Two P6, 3s2, 3p6. Jadi dia dah buang 2 elektron. Okey. Jadi dia bercakap tentang ion-ion kan. Okey, kita tengok electronic configuration bagi potassium plus, C3 minus, chloride ion dengan kalsium 2+. Semua sama tak? Sama. Sama Jadi kalau electronic configuration ni sama, jadi spesies-spesies ion ni kita panggil iso. Kena tukar lah. Isoelectronic species. Mungkin dalam nota tak ada lah sebab dia tak bincang sangat ni isoelectronic species. Kamu dalam syllabus you all ni memang luar sikit lah ni. Syllabus you all bercakap tentang size, atom, ion, bezakan antara atom, belah kiri, belah kanan, periodic table, across the period, down the group. Lepas tu bezakan atom dengan ion, dengan atom dia sendiri lah. Ion dengan parent atom. Lepas tu tapi isoelectronic species tak ada. Tapi tak apalah, kita buat je lah. Okey, isoelectronic species. ISO ni ISO. Electronic species. Bila mana electronic configuration dia sama. Electronic configuration dia sama. Okey. Jadi mana spesies yang mempunyai cakap tentang size yang lebih kecil. Size yang lebih besar kan soalan tadi. Dia nak which ion has the smallest yang smallest
ionic radius. Okey. Jadi faktor yang penting di sini adalah effective nuclear charge. Apa ni? Yang penting di sini adalah effective nuclear charge. Faktor yang mempengaruhi saiz isoelectronic species adalah effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Kita tengok effective nuclear charge macam mana. Effective nuclear charge, Z effective. Kalau Z efektif dia tinggi, saiz dia kecil. Macam kamu buat radius of atom across the period decrease, radius across the period decrease sebab effective nuclear charge increase. Jadi effective nuclear charge increase, saiz akan decrease. Jadi kita tengok dari segi effective nuclear charge. Okey, effective nuclear charge, kalau kamu ingat dia punya formula, Z adalah proton number tolak dengan inertial electron. Ini formula Z. Okay. Z efektif ni adalah apa yang elektron valence rasa terhadap tarikan daripada nukleus. Z ni bercakap tentang elektron valence tu. Dalam kes ni bercakap tentang elektron valence yang tertinggal lah setelah ion-ion tu terbentuk. Ini atom. Nanti bila dah jadi ion, ini ada elektron valence dia. Ini nukleus. Jadi apa yang elektron valence tu rasa terhadap tarikan daripada nukleus? Apa yang elektron valence tu rasa? Dia rasa macam mana? Okay. Apa yang dia rasa tarikan daripada nukleus tu? Kuasa tarikan daripada nukleus dia rasa macam mana? Jadi Z efektif ni kita mengambil kira kuasa nukleus, proton. Z ni adalah nombor proton. Proton tu, kuasa nukleus tu asalnya berdasarkan nombor proton. Tolak dengan inertial electron. S ni inertial electron. Yang menyebabkan kurangnya kuasa nukleus tu. Inertial electron. Inner electron yang tadi ya. Jadi akan ada inner electron yang melemahkan daya tarikan nukleus. Jadi hasilnya nanti tinggal berapalah kuasa daripada nukleus untuk menarik elektron tu. Setelah dia ditolak oleh inertial electron yang sebagai screening lah, menghalang tarikan nukleus tu, melemahkan tarikan nukleus. Jadi elektron valence tu rasa macam manalah kuasa daripada nukleus tu, net positive charge felt by the electron valence about the attraction of the nucleus after considering the nuclear charge minus the inertial electron. Faham tak? Kamu faham tak effective nuclear charge? Jadi kita boleh kira lah berapa effective nuclear charge di sini. Untuk K+, untuk K+, kita tengok mana lagi tinggi. Untuk K+, set efektifnya, proton dia 19, tolak dengan, okay, sekarang inertial electron, sebab ini shell 3 adalah shell valence. Jadi innernya 6, 7, 8, 9, 10. 10 elektron. Jadi semua tolak 10. Jadi dia akan rasa plus 9. Jadi kamu nampak sini electronic configuration mereka semua sama. Jadi number of inertial electron sama. Semua sama. 10 elektron. Inertial elektron dia sama. 10 elektron. Okey, jadi siapa yang proton number dia besar,
tolak dengan inertial elektron yang sama, jadi efektif nuclear charge-nya akan lagi tinggi lah. Contohnya kalsium ni. Kalsium, yang paling besar proton number adalah kalsium lah. Yang paling kecil ialah fosforus kan. Jadi kita nak cari saiz yang paling saiz yang kecil, kita nak cari saiz yang paling besar. So kalsium 2+ lah. So kita tengok kalsium 2+ adalah proton number dia 20 tolak dengan 10. So dia akan dapat plus 10. Yang ini saiz ni akan jadi, kita buat satu-satu kalau tidak nak praktiskan macam mana Z tu. Proton 17 tolak dengan 10 tu jadi plus 7. Yang ini Z dia 15. Kuasa nukleus dia 15 berdasarkan nombor proton. Jadi asalnya nukleus nak tarik elektron valence tu berdasarkan nombor proton. Jadi kita panggil nuclear charge dia lah. Nuclear charge dia ada kuasa dia untuk dia menarik elektron tu ada 15. Tapi ada inertial elektron yang mengurangkan. Inertial elektron ada 10 menyebabkan kuasa apa yang dirasai oleh elektron valence hanyalah plus 5 bagi. Oh, saya silap tengok. Kita nak tengok ion kan. Sorry. Tengok ion yang bawah. Kita nak tengok ion, bukan kita nak tengok atom. Kita compare between ion. Letak bawah ni. Saya bagi P3- adalah 15 tolak dengan 10. Ini juga dengan plus 5. Okay, kita compare between ion-ion ni. Nak tengok mana saiz yang kecil. Nak tengok yang mana yang efektif nuclear charge yang besar. Okay, jadi bagi K plus 9. Bagi P3- plus 5. Bagi chloride ion plus 7. Bagi kalsium 2+ plus 10. Jadi kalau efektif nuclear charge dia besar, saiz kecil. Jadi yang paling kecil adalah kalsium 2+ lah kan? Kalsium. Kalsium 2+. Boleh faham tak? Jadi saiz kalsium 2+ paling kecil lah banding potasium plus berbanding chloride ion berbanding phosphorus 3-. Jadi jawapan dia kalsium. Kalsium adalah D. Boleh. Okay, jadi kamu kena careful sekiranya dia melibatkan isoelectronic species. Tapi dalam syllabus kamu tak ada ni lah. Isoelectronic species adalah apabila electronic configuration dia sama. Jadi kita nak tengok size tu, kita kena tengok sebab sebelum ni kita hanya bandingkan across the period down the group. Dalam syllabus kamu across the period down the group, parent atom dengan ion dia, cation banding dengan atom, anion banding dengan atom yang sama, elemen yang sama lah. Tapi ni sekarang ni ion yang berbeza-beza. Ion yang berbeza, jadi kita nak bandingkan ni, tengoklah electronic configuration bagi ion tu. Okay. Lepas tu kamu tengoklah dia punya bagaimana inertial elektron dan proton number tu. Jadi kita bercakap tentang effective nuclear charge. Across effective nuclear charge increase, size akan decrease. Effective nuclear charge tu adalah apa yang elektron valence tu rasa terhadap tarikan daripada nukleus.
Dia mengambil kira kuasa nukleus tu, nuclear charge. Kuasa nukleus maksudnya nuclear charge, iaitu number of proton dalam nukleus. Tolak dengan ada inertial elektron. Inertial elektron tu yang nak menghalang, weakenkan nuclear attraction. Ada gangguan ni lah. Inertial elektron ni sebagai gangguan menghalang tarikan daripada nukleus. Sebab elektron tu dia saling menolak. Elektron valence dan elektron inertial itu saling menolak, repulsion between elektron. Jadi menyebabkan kuasa nukleus tu jadi berkurang. Jadi sekarang apa yang tinggal lah, apa yang elektron valence tu rasa sekarang ni, apa yang dirasai oleh elektron valence, dia punya nuclear charge yang tinggal, net positive charge. Dia faham tak? Faktor nuclear charge tu adalah apa yang elektron valence tu rasa. What's the electron valence experience about the nuclear attraction? After dia mengambil kira kuasa nukleus, iaitu berdasarkan nombor proton, tolak dengan inertial electron yang shield due to the repulsion between electron, which weaken the nuclear attraction. Macam tu Jadi kalau effective nuclear charge tinggi, maksudnya elektron tu rasa tarikan daripada nukleus tu kuat lah maksudnya. Kalau dia tinggi tu maksudnya elektron nukleus tu menarik dia dengan kuat lah, sebab tu dia rasa tinggi tu. Positive charge tu, net positive charge tu rasa besar, maksudnya dia rasa tarikan daripada nukleus tu kuat. Saiz akan jadi kecil lah, awan elektron akan masuk ke dalam sebab tarikan nukleus tu agak kuat lah bagi dia. Itu yang dia rasa. Jadi saiz akan jadi kecil. Saya harap you all faham lah effective nuclear charge. Okay, nombor 1. Kemudian nombor 2. Nombor 2. Elemen PQR have 18, 19, 20 proton respectively. It is found that the atomic size of phosphorus is the smallest. What is the factor influences its size? Okay, ni pun kita cuba buat electronic configuration. Kita nak tengok dia duduk down the group ke across the period. Ni cakap sekarang ni berdasarkan atom saja. Buat electronic configuration. Okay, saya nak buat ni lah buat kat sini. Kadang-kadang kat situ tadi tak muat lah. Okay, kita ada proton number P, proton number dia 8. Q, semua orang buat electronic configuration. 10, R 11 dan S 13. Buat electronic configuration Okay, ikut Ahbau, Horn's rule dengan poly. 1s2, 2s2, 2p 8, 6, 7, 8, 2p 4 4, 5, 6, 7, 8. 1s2, 2s2, 2p 4. Kalau 10, 1s2, 2s2, 2p 6, 7, 8, 9, 10. Okay, R 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s1. Kemudian S 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3p1. Okay, jadi kamu nampak soalan tanya apa tadi? Soalan tanya
It's found that atomic size of phosphorus, bukan phosphorus, sorry, yang P. Ini P kena italic ya. Kalau italic ni unknown lah maksudnya. Atomic size of P is the smallest. Betul tak? P is the smallest. P is not the smallest. Q is the smallest. Mana? Bukan. Ini kita betulkan. Q is the smallest. Q is 10. Least number of shares, smaller number of proton, smallest reactive, largest effective neutral charge. Ya, saya buat pembetulan sikit lah. Kamu tengok sini. Okey, kalau kata 8, 4, 5, 6, 7, 8. Q ni masih dalam sama period dengan P. So, kita gambarkan dalam periodic table. Okey, P ni duduk pada, siapa boleh tahu group dengan period dia? Apa group? Apa period dia? Kalau diberi P group apa? 16. 16. Period 2 kan? 2. Q group 18. 18. Period 2 2. kan? R group Group 1. period 3 kan? Yeah. S group 1. 3. Dua-dua salah. Group apa? 3S2, 3P1. Group 13. 13. 13. 12. Period 3. Kita tengok grup-grup ni berdasarkan electron valence. Electron valence dia. Electron valence. Electron valence 3. Dia P block. P block grup 13. Okey. Kita ada, saya buat periodic table lah sini. Hydrogen, helium. Buat color lain. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, Bc, NOF, Ne. Sodium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur. Ali siap pergi sekolah. Fluorine, argon. Okey. Jadi group 16 period 2. Dia punya highlight dia sini. Saya pakai color hijau. Group 16 period 2. Jadi bercakap tentang oksigen ni. Oksigen. Group 16 period 2. Period 2 group 18 neon. Group 1 period 3 sodium. Group 13 period 3 cakap tentang aluminium. Group 13 Ni grup-grup ni. Ni group 1, group 2, ni group 13. Kalau group 3 dia D block. Ni P block. Ni semua ni P block, group 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Group 13 sampai 18 adalah P block. Group 3 until, kat sini ada 3. 3 until 12, dia D block. Blok-blok ni berdasarkan kita isi kat mana. Ini adalah P block sebab dia last isi dalam P. Dia P block. Jadi group dia adalah group 13. Last isi dalam P, ya. P block. Okey, jadi size across the period, kan, size across the period, atomic radius atau size decrease across the period. Jadi oksigen dengan neon, neon paling kecil lah. Jadi jawapan tadi patut Q lah paling kecil, bukan P, Q. Jadi down the group adalah size increase. Jadi kalau saya nak buat trend dia, ya, size paling kecil ialah Q followed by P, okay, followed by aluminium adalah S, dan paling besar adalah R. Q yang paling kecil, ini Q paling kecil, dan paling besar adalah R, itu sodium. Okay, jadi sebab apa? Sebab least number of shell, tapi ini dua-dua ni shell sama. Jadi tak tepat lah. Memang least number of shell, tapi still tak bezakan P dengan Q. Yang ini kamu kena betulkan. Ini adalah Q, ataupun dia memang nak bezakan je. PQR. Atomic size of P is the smallest. Dia bezakan P, Q dengan R. Saya kata abang apa, ya. Tapi dia ada je Q kat situ lah, Jadi kena kata Q lah smallest. Dia salah, Q. Q is smallest lah. Kalau tadi dia tak mention, dia kata PRS, bolehlah kata P the smallest lah antara PRS. Tapi dia ada mention tentang Q kat sini. Jadi Q lah smallest. Dan faktor yang influence dia adalah effective nuclear charge lah. Effective nuclear charge. Effective nuclear charge yang paling besar, size kecil. Boleh faham ke? Effective nuclear charge. Faham. Kalau kata dia cakap tentang shielding effect, patutnya shielding effect dia paling rendah lah. Ini cakap tentang proton number dan effective nuclear charge. Okay. Kemudian yang ketiga, element M form ion M2- with atomic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ni after dia hilang elektron lah, dia tambah elektron M2- kan. Asalnya M ni valence dia 3s2, 3p4. Tapi tambah 2 elektron tu yang jadi 3s2, 3p6. 3s2, 3p6. Lepas tambah 2 elektron. Daripada P4 jadi P6. Element N is located on the right and beside element M. N is located on the left and the right. So ini M. N on the right. Beside element M.
in the periodic table. Maksudnya dia punya electronic configuration bagi N adalah valence dia 3s2, 3p5 lah. Sebab dia kata on the right, ni on the right kan? On the right and beside, sebelah saja. Dia tambah satu saja. Which of the following is the electronic configuration of valence shell of element N? 3s2, 3p5. Boleh ke? Boleh, madam. Oh, terkejut saya. Okey. Baik, cepat lah. Okey. Kemudian, kamu jawab dulu apa jawapan dia? 4. Apa jawapan dia? Madam, Aha. Aimuni beritahu dia tak boleh masuk sebab dia gastrik. Tak apalah. Nanti suruh dia tengok video. Siapa yang tak boleh tengok video je lah. Siapa yang boleh, stay lah. Okay, the location of 5 elements in the periodic table are tabulated as follow. Period dengan group, pick the element with the smallest atomic size. Ya, tentu kita kena ambil yang period tu, smallest smallest lagi Period tu group yang ke kiri ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. So jawapan dia? Q. Okay. Atomic size across the period decrease. Down the group increase. Ini nombor 4. Bawah ni tak nombor lain dah. Okay, nombor 5 kat atas tadi. Nombor di bawah. Tapi kita buat nombor 6 dulu. Choose the correct statement. Atomic size of aluminium is smaller than of magnesium. Madam, Betul. number 5. Number 5. Betul kan? Number 5. Nombor 5 dia duduk bawah tak? Nombor 5 duduk page lain Nak pergi nombor 5. Dia duduk page lain. Nombor 5 tu tak ada pun siapa Dia duduk page lain. Dia buat nombor ni dulu. Oh, dia tak ada nombor 5. Maksudnya yang ni, nombor 6 ni nombor 5 kot. Ada. Ada. An element with a proton number of 32. Cuba kita buat. Buat dia punya electronic configuration. Proton number 32, elektron pun 32 lah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, berapa dah? 6, 7, 8, 9, 10, 18, 3p6. Okay, tengok saya buat lah. 4s2 saya letak di belakang. 3d saya buat di dalam. 3d berapa? 6, ni 10, 18, 20, 30, 10 kan? Ini tadi dah 10, 20, 30, 4s2, so 4p, lepas 4s2, 4p. 4p, apa? 4p2 Ya. 6, 7, 8, 9, 10, ini 10. Ini 6, 2, 2 ni 10, 10, 20, 30, 32. Jadi valence dia tu, 4s2, 4p2. Yang valence-nya. Valence electronic configuration. Okay. So can be found in the S block. Betul ke tak? Dia blok apa ni? Blok P.
Block B. So salah. Is a transition matter element. Salah. Salah. Dia kalau block D barulah Is located at period 4, group 13. Betul. Salah. Salah. Dia group 14. Dia group 14. Has 2 unpaired electron. Okay. P ni kan. P ni the way dia dalam 4p orbital, dalam 4px, py, pz, okay, elektron dia tu duduk Hans rule dia duduk singly same spin, Hans rule. So dia mengandungi 2 unpaired elektron, tak berpasangan. Jadi jawapan dia D lah. Okay, okay, nombor 5, nombor 6. Apa jawapan dia? Choose the correct statement. The atomic size of aluminium is smaller than of magnesium. Okay, kamu ingat dari segi kamu hafal periodic table tu, kedudukan dia. Yang ini aluminium dia period 3. Period 3, group 13. Yang ini magnesium pun period 3 juga. Period 3, so dia magnesium. Magnesium period 3 tapi group 2. Jadi ini across the period. So aluminium is smaller. So betul lah, aluminium is smaller than magnesium. Magnesium is bigger. Okay, tak apa, kita tengok lagi. So tak lain. Electronegativity of phosphorus is higher than of sulfur. Okay, phosphorus dia group 15. Group 15, period 3. Group 15, period 3. Sulfur pun period 3 juga. Period 3, group 16. Maksudnya dia duduk sebelah-sebelah. Phosphorus dulu, lepas tu sulfur. Jadi, electronegativity across the period increase. Jadi kalau kata phosphorus is higher, then salah lah. Sulfur is higher. Okay. Kemudian C, dia kata first ionization energy of rubidium is higher than of potassium. Okay, rubidium group 1, potassium pun group 1. Dia potassium, lepas tu bawah tu ada apa? Cesium dulu lah. Group 1 tu. Cesium ke apa? Lepas tu ada rubidium bawah lagi kot. Jadi jangan di bawah lah. Jadi ionization energy as you go down, IE IE1 as you go down, dia decrease. Bukannya increase. So dia kata rubidium is higher, then it's wrong lah. Ionization energy as you go down, decrease. Because as size get increase. Size increase, shielding effect dia higher. Size dia besar, jadi nak buang elektron tu jadi lebih mudah. Jadi ionization energy dia lower, bukannya higher, as you go down the group. Melting point of element increase from element with Z photon number, Z ni photon number 11 to 18. Melting point increase. Melting point as you go across, ini 11 dengan 18. 11 tadi group 1 ni. Ni group 1. Lepas tu 18, maksudnya dia period 3 punya ni. Period 3 daripada kiri ke kanan. Maksudnya dia kata across the period, betul tak melting point dia increase? Melting point
is not increase, melting point decrease sebab kalau you tengok predict table tu yang kiri adalah metal. Jadi photon number 11 ni metal. Metal group 1 ni. Metal kepada non-metal. Kalau sampai 18 non-metal. Dalam predict table metal berada belah kiri. Non-metal ada belah kanan. Jadi non-metal, dia punya melting point, boiling point dia lebih kecil. Metal, boiling point, melting point dia lebih tinggi sebab dia metal. Jadi salah. Dia kata sini increase sedangkan ianya decrease lah across the period. Sebab lebih sifat logamnya adalah yang belah kiri. Yang belah kanan tu dia become kurang metal. Dia jadi non-metal. Jawapannya adalah A. Okay. Boleh boleh faham Okay, nombor 7. The table below shows the symbol representing element and their respective proton number of the following arrangement. Table below, table mana? Pakai yang tadi table tadi PQRS Table tadi. Table ni. Sebab dia PQRS juga. Saya rasa lah. Okay, of the following arrangements, which one indicate the increasing order of atomic size? Tadi kita dah buat Q banding dengan P banding dengan ini apa ni banding dengan S banding dengan R. Paling besar ni jawapan dia. Tadi kita dah buat tadi. Ini Q P R S S R. S smaller than R. S R. Q P betul Q P S R. Bolehkah faham nombor 7 ni? Nombor 7 ni merujuk pada table ni Madam, bukan RS ke? Kita tengok S dengan R. R ni lebih kiri. Saya tengok tadi. Ni. S tadi dia group 13. Madam tengok table yang mana satu? Dia ada table lain kat situ? Ada soalan 2 dengan soalan 4. Mana? Saya tengok table yang ni. Saya rasa table ni. Soalan nombor 2 tu lah. Oh, nombor 4 lain pula. Ini PQRS. PQRS. Sama juga PQRS. PQRS. Kita cakap tentang yang mana? Kalau table yang ini, root 13. Jadi R dengan S. Still S juga dulu. Banding dengan R. Oh. Cuma nombor proton dia lain-lain tapi still. S dengan R. Kan? S dengan R. R tu lebih kiri. S tu lebih kanan. Jawapan dia C. Saya tak salah tunjuk pada table ni. Saya tak nampak ada lagi table lain. Agak mengelirukan lah. Saya cakap tentang table mana. Table pun saya tak cakap. Okay, madam. Tapi still. Kalau dia belah kiri dengan belah kanan. Belah kiri lagi besar tau. Belah kanan lebih kecil. Belah kanan lebih kecil. Kalau dia duduk belah kanan. Jadi ini photon number dia
Lebih tinggi itu maksudnya lebih kanan. Jadi S lebih kecil. Kalau merujuk pada yang table ini pun, still S total number dia lagi besar. Group dia 15. Group 15, jadi dia lebih kanan. Kanan lagi kecil. S lebih kecil banding R. Okay. Okay, number 8. Which of the following show the increasing order of size of sulfur atom S and its ion? Okay, maksudnya kalau kata kita buang elektron, buang lagi elektron yang ni tambah, kalau jadi anion dia tambah elektron. Tapi kalau jadi cation dia buang elektron. Lagi buang lagi kecil lah Lagi dekat elektron valence. Sebab proton tak buang elektron yang kita buang. Buang. Lagi dekat elektron tu dengan nukleus. So size lagi kecil kalau kita buang elektron Cation dia kecil dan anion. Anion besar. So increasing order of size maksudnya kecil ke besar. Increasing. Dia kata increasing order daripada kecil ke besar. Yang paling besar adalah anion lah. Jadi semua salah. Anion. Kemudian comes the atom. Betul. Kemudian kalau kata you buang lagi banyak elektron, lagi kecil. Jawapan dia D. Semua setuju Setuju. Setuju. Okay. Kemudian nombor 9. Jawapan dia. Nombor 9. Kurang-kurangnya nanti kamu dah, untuk UPS tu kamu boleh tengok soalan lain dah. Soalan ni kamu dah tengok dah Kita dah buat dah. Untuk UPS. Figure below shows the position of 4 elements A, B, C dan D. Duduk tengah-tengah Arrange element order of increasing atomic radius. Tapi tak apalah. Secara kasar kita tahu C tu lebih ke kanan Tapi dia ada, ini dia duduk bawah lah Period 3. So increasing atomic radius. Size makin besar. Yang paling besar ialah apa dia? Yang paling besar tentulah D lah kan? D lah D. Dia kena tengok bawah dan D. ke kiri. Kena tengok bawah dan ke kiri. Yang paling besar. Bawah dan kiri So D and then comes C, D, C, A, B. D, C, D, C, A, B. B. Boleh? D, C, A, B. Sorry. D, C, B, A. D, C, tengok dari belakang D, C. Mana dia? Paling besar adalah sorry. D paling besar. D, C, paling kecil. D, C, A, B. B paling kecil. D, C, A, B. D, C, A, B. D, C, A, B. B. Semua setuju tak? Tadi ni. Semua setuju tak ini? D, C, A, B. Paling smaller adalah B. Setuju, madam. Setuju Okey. Ini madam. Jadi periodic table ni dia banyak membicarakan tentang size. Which species is very likely to release its electron? Yang mana yang lebih suka buang elektron?
Which species is very likely to release its electron untuk dia capai octet? Ini semua jadi. Ni jadi octet, ni jadi octet, ni jadi octet. Release electron, neon dia stable. Ini dah hilang elektron. Ini pun dah hilang elektron. Saya ingat soalan ni salah kot ni. Patutnya dia kalsium, sekejap. Kalau kalsium ni electronic configuration dia apa? Dia period 4S. Sekarang 4S1 dia dah hilang. Oh, dia hilang satu. Sekejap asal kalsium dia 4S2 lah. Dia jadi kalsium plus. Kalsium lah jawapan dia. Dia jadi 4S1. Jadi kalau dia buang lagi satu, jadi kalsium 2 plus, dia lebih baik. Nanti tak perasan tadi. Dia akan jadi 3P6. 3S2, 3P6. Jadi dia nak capai octet. Jadi dia sebaiknya dia kena buang 2 elektron daripada kalsium tu. Dia ada 2 elektron valence kan. Kalau dia buang 2, baru dia akan capai octet. 3S2, 3P6. Jadi tadi kalau kalsium plus ni maksudnya dia buang satu saja. Lebih baik dia buang lagi satu lah. Jawapan dia B lah. Dia faham tak? Lithium ni dia memang dah buang satu. Dia group 1. Kalsium ni group 2. Dia kena buang 2. Baru dia capai octet. Jadi dia buang satu saja, dia tak capai octet lagi. Dia kena buang lagi satu. Jadi itu maksud dia. Dia lebih suka untuk release its electron. Buang lagi satu. Chloride ni dia dah capai octet. Ni semua capai octet, ni capai octet, ni capai octet. Semua ni 8 electron valence. Tapi kalsium ni belum. Ni dia kena buang satu lagi untuk dia capai octet. Okey, so jawapan dia B. Itulah tak salah. Madam. Maksud dia unlikely tu dia kena buang lah. Unlikely pula dah. This species is very unlikely. Ya mak, sekejap. Madam, dalam buku kami likely. Salah. Apa pula kan? Salah. Likely lah. Likely. Dia dah betulkan. Likely to release its electron. Okay, betul lah. Okay, nombor 11. Element with the greatest second energy. Ni second. You all belajar first je. Kamu habis dah kan predictable kan? Dah masuk bonding Dah masuk banyak. Dah habis dah. Bonding pun habis Okay, ni second energy. Yang you all belajar dalam nota tu first saja. Okay, kita tengok dia punya electronic configuration Okay, argon. Ini contoh kat sini. Argon, kalsium, klorin, potasium. Okay, argon, kalsium, klorin and potasium. Klorin and potasium. Okay. Saya ingat dia punya electronic configuration as kata AR kan. Okay, ni period 3, 3S2, 3P, 6. Noble gas. 8. Calcium, period 4, group 2. So, 4S2. Period 4, group 2.
Fluoride, group 17, period 3. 3s2, 3p5, 5, 6, 7, group 17. Potassium, group 1, period 4, 4s1. Okey. Dia tanya, saya buat ni balance saja. Second ionization energy. Okey. Kita buang elektron daripada valence lah. Ionization energy tu maksudnya kita buang elektron. Kita buang, dia adalah inner dia macam mana kan. Okey, kita buang di valence. Okey. Kita buang, dia nak yang second. Okay, kita buang the first, yang ni kita buang the first, buang yang ni daripada ni. IE1. IE second pun buang daripada P juga. IE2. Itu juga. Yang ni IE1 buang sini. IE2 pun buang dari sini. Yang ni pun dia buang daripada P, IE1. IE2 pun buang daripada P. Tapi potasium, IE1 kita buang daripada sini. Tapi IE2 dan kita nak ambil yang dalam. Okey, dia ada dalam ni dia ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dia nak kena buang daripada inner shell. Ni valence ni tadi ni. Ni semua ni inner shell elektron. Inner shell elektron. Yang lain tu dia buang daripada valence. Okay. Yang lain ni dia buang daripada valence. Nanti kejap. Tapi saya rasa macam tu lah. Dia buang daripada yang inner shell elektron. Jadi energy needed dia lebih besar. Dia patut compare dengan yang sama period lah. Boleh kot. Jadi dia daripada p orbital yang fully filled. Dia kalau dia nak buang daripada p orbital yang penuh dengan elektron. IE2 tu dia nak kena buang daripada IE2 tu dia nak buang dari sini. IE2 ni. Daripada fully filled p orbital. Jadi very difficult lah. Nak remove dia punya elektron. So energy needed dia very big. Jadi saya ingat yang potassium lah mempunyai IE2 yang lebih besar berbanding dengan IE2 yang lain tu, sebab IE2 tu nak buang elektron daripada inner shell elektron, shell yang dalam. Yang lain tu dia buang di valence. Dan daripada fully filled p orbital. P orbital yang memang stable. P orbital, fully filled p orbital ni dia stable. Jadi energy needed tu dia very high. High energy needed. Jadi saya ingat jawapan dia adalah untuk potassium. Semua okey tak? Okay, madam. Boleh ya? Tu explanation dia tadi. Okay, which of the species below has the highest ionization energy? Kan semua kena buat electronic configuration, kemudian kamu tengok dia buang elektron tu di mana. Has the highest ionization energy ni has the
Which of the species below has the highest analytic energy? Highest first analytic energy kot. First analytic energy. Highest first analytic energy. Kita tengok, oh, dah strontium. Alamak. Besarnya. Strontium, kalsium, rubidium. Oh, kamu perasan semua ni dia group 1. Group 1. Jadi tak payah tengok dah. Ion ke tak ion, kita tengok dia duduk mana je. Group 1. So yang paling atas, ionization energy dia, the highest lah. As you go down, ionization energy dia decrease. Kalau dia, oh ini group 1 ini, tapi ini group 2 Sekejap. Group 2. Tapi tidak highest. Walaupun dia duduk bawah-bawah ni, memang dia ion ke tak ion ke, memang dia rendah ionization energy. Saya ingatlah sodium lah yang paling highest. Sebab dia saiz dia lagi kecil. Kita tengok ionization energy, kita tengok saiz. Tengok dia duduk atas ke bawah. Saiz kecil yang atas, ionization energy dia lebih tinggi. Tengok itu je lah. 12. Kemudian 13. Of the following statement about the periodic table, which one is true? Kelas, you all ada benda lain pula Patutnya 10, 12 kan? Ya, madam. Oh, saya minta maaf lah. Ada kelas lain, saya tak sedar tadi. Saya dah tersilap yang 1 jam tu saya terlupa. So saya stop kat sini lah Kamu boleh sambung buat lagi. You all mungkin nak kena pergi kelas lain ke? Okey. Minta maaf Okey, Assalamualaikum. Tak apa, madam. Tak apa, madam. Waalaikumsalam.